saya bawakan satu kisah tentang satu hari Nabi dan para sahabat duduk-duduk kumpul-kumpul gini. Kemudian Nabi kata, nak tak aku cerita pada kalian, kepada sahabat-sahabat Nabi. Nabi kata, aku tahu satu orang yang dia ni adalah lelaki terakhir yang keluar daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dia tak sebut nama, tapi dalam riwayat yang lain ada sebut nama. Setengah riwayat kata namanya Juhainah, setengah riwayat lagi kata Juhainah bukan nama dia tapi nama kaum dia, nama dia Hanud. Wallahu alam. Tapi yang dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi tak sebut nama dia. Tapi Nabi kata, aku kenal dan aku tahu ada satu orang lelaki, dia ni orang terakhir keluar daripada neraka. Sebab apa? Sebab dia ada iman. Maka last sekali macam mana pun orang yang ada iman walaupun sebesar biji zarah daripada umat Nabi Muhammad akan dikeluarkan daripada neraka, akhriju minan nar, dan masuk ke dalam syurga. Jadi lelaki ni ada iman tapi entah apa dosa dia buat, terlampau banyak, ratusan ribu dia meringkuk di dalam neraka. Last sekali dia keluar. Bila dia keluar sahaja, pintu neraka sudah tertutup dan takkan ada siapa lagi yang akan keluar selepas dia. Maknanya bila dia keluar, siapa lagi yang kat dalam tu sampai bila-bila duduk dalam neraka, tak akan keluar. Dan dia pula dia akan masuk dalam syurga. Bila dia masuk je dalam syurga, pintu syurga tutup dan tak ada siapa lagi akan boleh masuk syurga. Ini cerita tentang Juhainah. Hadis ni bila sahabat dengar menangis semua sahabat. Juhainah ni bila dia dalam masa dia meringkuk dalam neraka bertahun-tahun, entah berapa ratus ribu tahun tak tahulah. Punya lama dia tiap-tiap tak putus asa dia berdoa pada Allah. Dia kata, ya Allah, aku dah tak tahan azabnya neraka, ya Allah. Tolonglah ya Allah, keluarkanlah aku tak tahan, aku tak tahan, dia kata. Tolonglah ya Allah. Akhirnya nak dia diampunkan juga Allah, akhirnya dikeluarkan. Masa dia keluar, kata Nabi, keluarnya dalam keadaan merangkak. Tak merangkak macam mana, kena tibai berapa lama dalam tu, sakit badan-badan, keluar tu merangkak, ngesot. Dalam hadis sebut dia berjalan dengan dadanya ngesot gini, maknanya terlampau sakit. Keluar pula hitam. Sebab apa? Sebab dah kena bakar. Ratu cantik dunia pun kalau kena bakar dengan api, tak payah kata api neraka, api dunia, jadi lawa ke hodoh? Jadi hodoh dah. Kalau muka hodoh, bertambah hodoh. Muka cantik pun jadi hodoh, muka hodoh lagi lah. Tu makna nak cerita api dahsyat ni tentang neraka Allah. Maka Juhainah ni keluar, muka dia hodoh sehodoh-hodohnya, dalam keadaan yang orang cakap apa, merangkak, keluar terlampau sakit. Akhirnya macam mana dia nak masuk dalam syurga dalam keadaan begitu? Maka Allah perintahkan pada dia masuk ke dalam satu kolam. Dipanggil kolam tu kolamul hayah, kolam kehidupan nama dia. Masuk dalam kolam tu dia berendam, timbul balik. Bila dia keluar balik tu, Allah jadikan rupanya rupa yang indah, jadi elok. Tak ada bekas-bekas neraka tu tak ada dah. Jadi elok, badan dia cantik, semua elok, dan badan dia pun dah boleh berdiri tegak. Akhirnya dia berjalan sampai dia di depan pintu syurga. Sampai depan pintu syurga ni dia berdiri situ, diam, dia tak masuk lagi. Dalam riwayat cerita, kita ni nanti dalam syurga, insya-Allah, amin. Kita dalam syurga ni, saudara mara kita, adik-beradik, kawan-kawan semua kenal. Dia macam kat dunia juga, kenal lagi, bukan tak ingat dah, kenal, ingat. Selalunya ahli keluarga, saudara mara, dia akan cari mana keluarga dia dalam syurga. Kalau tak ada, dia akan tunggu depan pintu, bila nak masuk, tunggu. Jadi keluarga Juhainah ni tunggu dah depan pintu, tunggu mana dia ni. Orang lain semua dah masuk, dia seorang tak masuk lagi. Tiba nampaklah di depan pintu, tapi tak masuk lagi, duduk depan. Jadi orang keluarga-keluarga saudara mara dia, kawan-kawan dia apa semua yang duduk depan pintu syurga ni kata, masuklah, dia kata. Masuklah. Dia tak masuk, dia diam, tunduk kepala dia. Masuklah cepat, Kang, tutup pintu syurga ni, Kang, cepat masuk. Dia lah kali Juhainah kata apa, aku malu nak masuk, dia kata. Apa lah malu pula, Allah dah ampun dosa, masuklah. Dia pun angkat kepala. Bila dia angkat kepala,
tertulis di dahinya bekas Jahannam, ataupun setengah riwayat kata banduan Jahannam. Maknanya nak bekas ahli neraka tertulis di dahi. Malulah dia, nanti orang duk tengok dalam syurga, oh inilah dia bekas ahli neraka. Allah, malu tak kita kalau tertulis di dahi kita. Nah, maka kata sedihlah dia. Akhirnya ahli keluarga dia yang dalam syurga pakat doa pada Allah, ya Allah, tolonglah buang dekat dahi dia tu. Sian dia malu, ya Allah, tolonglah ya Allah. Pakat doa. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, makbulkan doa, akhirnya hilang tulisan di dahi dia. Maka barulah dia masuk ke dalam syurga. Masuk dah, kawan duduk ratus ribu tahun kat dalam neraka, punya seksa. Sekali masuk dalam syurga, melompat terus. Kata, sonoknya, dia kata dalam ni. Lompat dia, berlari-lari, tapi akhirnya dia terdiam. Kenapa? Sebab dia tengok syurga sudah, semuanya sudah penuh milik orang. Sebab syurga ni, dia bukan kita kongsi ramai-ramai. Satu orang satu syurga. Setiap seorang kita satu syurga. Nak seluah-luah bumi ni kita punya seorang. Dia ada nama dia sendiri. Ni siapa punya, ni siapa punya, ni siapa punya. Dia tengok semua syurga tu dah ada tuan dia. Lepas tu dia doa, ya Allah, dia pergi balik dekat pintu syurga. Ya Allah, mana syurga saya? Syurga semua dah penuh. Nah, semua dah jadi milik orang, saya punya tak ada. Dia tak ada, dalam syurga ni tak ada istilah tompang-tompang, tak ada. Mel lah, duduk dengan saya lah, tompang dah. Dunia je leh-leh tompang. Nah, tapi dalam syurga nanti setiap seorang satu. Cuma kata ulama, kita boleh pergi ziarah syurga kawan kita atau orang lain. Nak pergi ziarah syurga apa nama adik kita ke mak kita, kita boleh jalan keluar pergi syurga dia. Tapi syurga kita tetap syurga kita. Dia cuma boleh pergi ziarah saja. Lepas tu bila dia keluar balik, Juhainah ni dia kata tak ada, syurga saya tak ada. Allah kata masuk balik. Cerita ni berulang kat 2 ke 3 kali, masuk keluar balik, masuk keluar balik. Dia kata tak ada. Kan? Lah kali Allah kata, kat dunia dulu kamu ada tak terbayang, ataupun kamu ada tak terbayang satu tempat yang kamu suka sangat? Yang kamu pernah duduk kat tempat kamu suka dengan tempat. Dia kata ada. Allah kata sekarang kamu bayangkan tempat tu. Dia pun bayang. Bayang-bayang, Allah kata masuk ke dalam, aku bagi tempat yang kamu nak tu 10 kali bumi, kata Allah. Allah kata 10 kali bumi, bukan 10 kali apa nama Kampung Diu kan? Kampung Diu sana. Ni bumi ni 10 kali untuk dia, Juhainah, orang terakhir masuk syurga. Dalam riwayat bila Nabi cerita hadis ni, Nabi ketawa, kata sahabat sampai nampak gigi Nabi. Nabi ketawa sonok. Nak sahabat tanya, kenapa engkau ketawa ya Rasulullah? Nabi kata macam mana aku tak tahu. Kawan ni orang paling last masuk syurga. Kalau paling last maknanya kalau ikut ranking dia paling tercorot. Amalan dia paling lekeh sekali. Paling lekeh Allah bagi 10 bumi kat dia. Kalau yang hebat, yang tarawih kat 20 rakaat ni, nak contoh lah. Tapi jangan confident. Nak ceritanya, ni galakan beramal kan? Makna hebat tu. Yang paling lekeh pun nak 10 bumi. Mana paling lekeh? Datang buka puasa, lepas tu balik. Ada lekeh-lekeh 10 bumi. Contoh kan, Allah bagi kat lelaki yang last kali masuk syurga ni nama Juhainah. Kemudian seronoklah dia. Kemudian cerita ni turun dari guru ke guru, dari guru ke guru, sampailah akhirnya cerita ni sampai ke telinga Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tersohor, ulama ahli sufi, wali Allah. Kemudian bila dengar sampai kat Imam Hasan Al-Basri, Imam Al-Basri menangis. Dia kata, alangkah indahnya kalau Juhainah tu aku, dia kata. Imam Hasan Al-Basri kata, alangkah indahnya Juhainah tu aku. Anak murid dia terkejut. Syekh, apa Syekh cakap? Syekh sanggup ke masuk neraka ratusan ribu tahun? Kami tak sanggup ya Syekh. Kenapa Syekh cakap begitu? Kata Imam Hasan Al-Basri, betul. Kalau ikut aku pun tak sanggup masuk dalam neraka, tak payah kata ratus ribu tahun. Saat pun aku tak sanggup. Tapi sekurang-kurang Juhainah, Nabi sebut namanya dalam hadis, bahawa dialah sekali masuk ke syurga. Nama aku belum disebut. Faham?
Nampak Juhainah, buruk-buruk dia pun nama dia disebut juga masuk syurga orang terakhir. Dan nama kita belum tentu lagi. Nak ceritanya sebab tu kita kena usaha betul-betul. Mujahadah bulan Ramadan ni bulan yang barakah. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha, kata Nabi. Nah, setiap amalan paling rendah akan digandakan 10, tapi boleh sampai ila sab'i mi'ati dikfin, kata Nabi. Tapi satu-satu amalan tu kalau kuat keikhlasan dia, Allah boleh gandakan sampai 700 kali lipat ganda dalam bulan Ramadan. Nah, lepas tu derma tabung lalu. Nah, kalau hari biasa bos RM1 mungkin dapat 10, tapi Ramadan bos RM1 RM700 gandaan. Betul dia jawab, sebab tu saya derma RM1 je sah. Banyak dah tu 700 tu, jangan tamak dia kata. Cik, bahagian buka 4 pinggan tak tamak apa. Nah, jadi insya-Allah ni masih lagi ada peluang. Kita baru di awal Ramadan, kita buat lagi, tingkatkan lagi, usahakan lagi. Macam saya sebut tadi, macam mana susah pun kita cuba bertahan dengan jalan sabar. Sabar je, pelan-pelan. Jangan gopoh-gopoh, buat pelan-pelan. Lama-lama habis. Lama-lama jadi. Macam tadilah, kalau ikut kat 20 rakaat payah juga. Nah, tapi kita buat pelan-pelan, lama-lama habis. Ni sambung lagi 10 boleh? Dengar semangat masuk syurga boleh. Hari ni lah. Jadi insya-Allah jadi moga-moga kita dapat beramal bersama. Moga-mogalah tak naklah kita jadi Juhainah tu, tapi jadilah lebih daripada Juhainah. Tapi kalau tak pun harap-harap janganlah kita di belakang Juhainah. Kalau tidak memang tak dapat langsunglah masuk dalam syurga. InsyaAllah pakat-pakat doa di bulan-bulan Ramadan ni teruskan berdoa, minta rahmat Allah. Allah tidak memandang amal kita, tapi Allah memandang keikhlasan kita dalam beramal.